Dah boleh tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Test mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Allahumma ja'al Qur'an al-karim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar wa 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina waj'alhu hujjatan lana wa la 'alaina. Yang dimuliakan Ustaz Ahmad Farhan Ahmad Azhar, yang dipertua berkesam sesi 2020-2021. Seterusnya Raisah Ustazah Siti Syazah Nazwa, barisan AJKT berkesam sesi 2020-2021. Seterusnya sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sama ada di Facebook dan sebagainya. Alhamdulillah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari ini kita dapat bertemu untuk sambung semula perkongsian kita bersama daripada kitab Ma'aqas Sabiqin fil Quran karangan Ad-Doktor Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah taala. Baik, pada tengah hari ini kita akan sambung pada kisah yang seterusnya, iaitu kisah yang ke-11 berkaitan pengembaraan ilmu Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihissalam. Baik, muka surat 383. Bagi siapa yang ada kitab, boleh buka muka surat 383. Kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihissalam dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Sebagaimana yang kita tahu, dalam surah Al-Kahfi terdapat 4 kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang pertama Ashabul Kahfi, yang kedua adalah Sahibul Jannatain, yang ketiga adalah pengembaraan Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihissalam, dan yang keempat adalah kisah Zulkarnain. Baik, adapun setiap kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi mempunyai pengajaran-pengajaran yang tersendiri. Sekiranya kita melihat pengajaran yang dikemukakan oleh para ulama daripada kisah Ashabul Kahfi adalah berkaitan jati diri umat Islam apabila berhadapan dengan situasi Islamofobia dan sebagainya. Dan yang kedua adalah Sahibul Jannatain, pemilik 2 kebun. Pengajaran yang boleh diambil adalah cara fikir umat Islam hari ini ialah jangan bersifat materialistik. Dan yang ketiga adalah kisah Musa bersama Nabi Khadir alaihissalam. Pengajaran yang kita boleh ambil adalah betapa pentingnya ilmu di ambang fitnah akhir zaman, di ambang akhir zaman lah, iaitu fitnah yang berlaku antaranya adalah kejahilan. Maka Islam tidak akan tertegak dengan kejahilan. Baik, kisah ini bermula daripada ayat 60 sehingga ayat 82. Maka diceritakan Allah Subhanahu wa taala bermulalah daripada ayat 60. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Baik, di dalam beberapa riwayat hadis, antaranya daripada Bukhari, Muslim, diriwayatkan, disebutkan dalam kitab ini
cerita bagaimana Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi salam. Antaranya adalah daripada Ubaidillah ibni Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, anak Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana perdebatan di antara Ibnu Abbas bersama dengan Al-Hurr ibnu Qais pada perkara pada perdebatan tentang siapakah sahabat Nabi Musa, maka Ibnu Abbas berkata Al-Khadir, iaitu Nabi Khadir. Maka famara bihima Ubay ibnu Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhu, maka di tengah perdebatan yang berlaku datanglah Ubay bin Ka'ab, fada'ahu Ibnu Abbas faqal, maka Ibnu Abbas panggil Ubay bin Ka'ab ni, faqal ya Abat Tufail halumma ilaina fa inni qad tamarait ana wa sahibi hadza fi sahibi Musa. Maka Ibnu Abbas kata kat Ubay bin Ka'ab ni, aku tengah berdebat dengan seorang berkaitan tentang siapakah sahabat Nabi Musa, alladhi sa'ala sabil ila luqiyahu, yang ketika mana Nabi Musa bertanya kepada Allah jalan untuk menemui Nabi Khadir alaihi salam. Nabi Khadir alaihi salam. Fa hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nuh, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah SAW menceritakan hal ini? Maka Ubay pun sebut sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama Musa fi mala'in min bani Israil id ja'ahu rajulun faqala lahu hal ta'lamu ahadan a'lama minka. Ketika mana Nabi Musa berada bersama dengan Bani Israel, di tengah-tengah pembesar Bani Israel, datanglah seorang, id ja'ahu rajulun, datanglah seorang lelaki, faqala lahu, lalu dia berkata kepada Nabi Musa, hal ta'lamu ahadan a'lama minka, apakah kamu tahu siapakah yang paling alim daripada kamu, siapakah yang lebih pandai daripada kamu? Maka Nabi Musa respon la. Ni dalam satu riwayat yang lain. Kalau riwayat yang lain juga ada disebutkan ke surat sebelah 386, ayyun nasu a'lam, siapakah orang yang paling tinggi ilmunya? Tadi Nabi sebut la, riwayat yang lain Nabi sebut ana a'lam, akulah yang paling pandai, akulah yang paling berilmu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa bahawasanya ada hamba di kalangan hamba-hambaku yang lebih alim, iaitu Al-Khadir. Bal abduna Al-Khadir. Kalau sebelah ni fa'ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaihi, kerana ia tidak diberi ilmu. Fa'awhallahu ilaihi inna abdan min ibadi bima jama'al bahrain wa a'lamu minka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan kepada Nabi Musa, sesungguhnya ada seorang hamba daripada hamba-hambaku di tempat pertemuan dua laut, iaitu dia lebih tinggi ilmunya daripada kamu, dia lebih hebatlah. Maka Nabi Musa menjawab ataupun bertanya kepada Allah SWT, qala Musa ay rabbi, wahai tuanku, kaifali bihi, macam mana aku nak jumpa dia? Dullani alaihi, tunjukkan caranya. Maka Allah SWT sebut faqila lahu, berkata kepadanya, ihmil hutan malihan fi miktal fahaithu tafqidul hut fawasam, bawalah ikan yang telah dikeringkan ke dalam bekas kamu. Apabila kamu mendapati ikannya hilang, maka itulah tempat majma'al bahrain. Maka ini permulaan kisahnya lah, kisah bagaimana Nabi Musa mengembara mencari Nabi Khadir alaihi salam. Sebab itulah dalam ayat 60, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Tatkala ketika Nabi Musa berkata kepada pelapisnya ataupun seorang remaja, merujuk kepada dalam tafsiran, walaupun tidak disebutkan dalam Al-Quran siapakah remaja tersebut, dalam tafsiran banyak menyebut iaitu Nabi Yusha' bin Nun. Maka di sini peranan remaja adalah peranan yang sangat memberi kesan kepada dunia lah.
iaitu usia yang untuk membentuk remaja, usia untuk membentuk manusia adalah remaja. Kerana apa? Kerana remaja ni dia sedang mencari identiti, dan remaja ni juga mudah terpengaruh. Maka Nabi Musa membawa pelapisnya, membawa pewarisnya iaitu Nabi Yusha bin Nun. Boleh muka surat 392. Al-Fatah huwa Asyab, wa Fatah Musa huwa Yusha bin Nun, Yusha ibn Nun radhiyallahu anhu. Dan dia adalah khadim li Musa. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran juga ketika mana Nabi Musa mentarbiah 12 orang nakib, antaranya Yusha bin Nun. 12 orang yang nakib ni yang menjadi hanyalah 2 orang sahaja, iaitu Nabi Yusha bin Nun, dan lagi seorang tidak disebutkan namanya secara detail. Maka nak katakan di sini bahawasanya Nabi Musa juga tidak mampu untuk mentarbiah 10 orang yang berbaki itu. Tetapi bukan bermakna Nabi Musa tidak pandai, tidak bijaksana. Pengajaran yang boleh diambil adalah kecenderungan untuk memilih sesuatu yang baik itu adalah bergantung kepada dirinya sendiri. Kalau dia nak pergi baik, dia kena buat perkara yang baik lah, belajar benda yang baik dan sebagainya. Dan setelah Nabi Musa wafat, Nabi Yusha bin Nun lah yang membuka semula kota Baitul Maqdis. Sekiranya kita tahu kalau mukjizat Nabi Musa mampu membelah laut. Adapun mukjizat Nabi Yusha bin Nun adalah mampu membelah sungai ketika mana untuk membuka balik kota Baitul Maqdis. Maka itu adalah peranan pemuda ataupun remaja di dalam kehidupan seharian kita lah. Baik. Disebutkan juga dalam Al-Quran ada beberapa kalimah fata. Yang pertama dalam surah dalam kisah Ashabul Kahfi, dalam ayat ke-9 tak silap, ayat ke-9. Ayat ke-10. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maka Ashabul Kahfi ni di kalangan pemuda, remaja. Asyab. Yang kedua adalah Yusha bin Nun ni lah, wa idh qala Musa li fatah. Dan yang ketiga dalam Quran juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 60, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ketika mana dinisbahkan merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika mana Nabi Ibrahim memecahkan berhala mereka. Dan dikaitkan Nabi Musa wa idh qala Musa li fatah adalah kerana disampingkan Nabi Musa dengan fatah adalah kerana idhafah takrim wa tashrif li Yusha, adalah untuk memuliakan ataupun kemuliaan kepada Yusha lah, memuliakan seorang pemuda. Dan kita tahu bahawasanya Nabi Musa adalah Nabi yang paling mulia, Nabi paling famous dalam Quran. Dan Nabi Musa adalah ulil azmi, antara salah seorang ulil azmi, rasul-rasul ulil azmi. Maka dibahaskan juga Nabi Yusha ni ada yang mengatakan dia bukan Nabi, dia hanya ketua Bani Israel ketika mana nak buka Baitul Maqdis, tapi ini tak ada dalil. Tapi kita boleh ambil daripada dalil bukti-bukti lain bahawasanya Yusha bin Nun ni adalah seorang Nabi daripada hadis Muslim yang disebutkan bawah tu lah. Boleh baca 353. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menceritakan kisah Nabi Musa bersama pemudanya, bersama pelapisnya. Nabi Musa menyebutkan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Pengembaraan Nabi Musa menuntut ilmu bersama Nabi Khadir. Dia berkata la abruhu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, muka surat 415. Menggambarkan keazaman Nabi Musa untuk serius menuntut ilmu setelah Allah Subhanahu Wa Taala mewahyukan ada orang lebih alim daripada kamu wahai Musa. Kalau la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba, ataupun kalau aku tidak menjumpa, aku akan cari majma'al bahrain walaupun akan melalui tempoh yang sangat lama. Menunjukkan kesungguhan menuntut ilmu Nabi Musa ni adalah kesungguhan yang kita kena contohi dalam menuntut ilmu. Tak kisahlah kita mengaji di mana-mana pun, ia tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada waktu, masa dan umur. Maka kita kena mengaji baik. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tawma fattaqala sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut. Cerita ini berlaku apabila ketika mana Nabi Musa untuk minta kepada pemudanya, pelapisnya iaitu Nabi Yusha untuk makanlah, untuk hidangkan makanan. Atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Hidangkanlah makanan untuk kita makan. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Semuanya kita telah merasa letih. Kita dah rasa letih dalam pemusafiran ini, maka kita kena makan. Maka kat sini digambarkan, pengajaran yang kita boleh ambil adalah digalakkan untuk membawa bekal ketika mana bermusafir. Ketika musafir sangat digalakkanlah. Dan peranan Nabi Yusha juga adalah peranan yang sangat penting ketika mana kita ingin bermusafir. Ketika ingin musafir, kita juga dituntut untuk membawa teman untuk kita sentiasa ditemani. Dan disebutkan juga oleh Syekh Salah bahawasanya kita juga boleh minta bantuan untuk dihidangkan makanan, tetapi yang lebih lebih utama adalah jangan minta, baik kita buat sendiri je, hidangan tersebut, ataupun apa-apa bantuan yang kita boleh buat sendiri, kita buat sendiri. Tapi fatadhakkara wa qala Yusha ara'aita id awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansaniyahu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Maka berkata Nabi Yusha, ara'aita, tahukah kamu apabila ketika mana kita berehat dekat satu batu, fa inni nasitul hut, aku terlupa nak ceritakan kepada kau bahawasanya ikan yang dikeringkan tadi tu telah melompat ke laut, dan wama ansaniyahu ila syaitanu an adhkurah, tidak ada yang menyebabkan aku lupa kecuali dengan syaitan yang menyebabkan aku lupa. Kat sini pengajaran yang kita boleh ambil adalah
kesilapan orang kesilapan orang beriman apabila dia terlupa ataupun dia cuai, kita kena mengaku diri sendiri dulu, mengaku kesalahan diri sendiri dulu. Inni nasitu fa inni nasitu, kena mengaku kesalahan diri, tak mudah salahkan orang lain. Dan yang kedua adalah kita kena tengok faktor luar ataupun apa yang menyebabkan kita lupa tu. Lalu Nabi Yusha menyebut wa ma ansaniyahu illa syaitanu an adhkurah. Syaitan lah yang menyebabkan aku lupa. Faktor luar yang menyesatkan aku lupa adalah syaitan. Maka kat sini kita perlu seimbang antara kadang-kadang ada orang yang dia semata-mata salahkan umat Islam sahaja, tidak melihat faktor luar, dan ada juga orang yang dia tidak melihat kesilapan diri, tetapi dia asyik salahkan orang lain, maka kita kena seimbang, dan inilah yang menyebabkan kita harmoni lah, mengaku kesalahan, tak mudah salahkan orang lain, dan kemudian kita tengok faktor luar yang menyebabkan kita tersesat. Baik. Disebutkan oleh Syekh Solah lah, muka surat 419, wa nulahizu annahuma fi'lan la fi'lan wahidan. Yang pertama, Nabi Yusha mengaku diri sendiri. Yang kedua adalah dia menisbahkan kepada syaitan yang menyebabkan dia lupa. Dan inilah yang menyebabkan Nabi Musa tidak marah. Kalau orang yang mengaku kesalahan, Nabi Musa tak marah orang yang buat kesalahan. Dan Nabi Musa juga tak marah sebab apa? Sebab tak berbaloi lah. Sebab apa? Sebab kes dia kes lupa, bukan kes khianat ke kes pecah amanah dan sebagainya, tapi sebab dia lupa. Maka mereka mencari wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kemudian mereka Nabi Musa menjawab, dzalika ma kunna nabghi, fartadda ala atharihima qasasa. Ayat 64, Musa berkata, itulah tempat yang kita nak cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Mereka cari balik tempat yang hilangnya ikan tersebut. Kemudian diceritakan dalam hadis yang kita baca awal tadi, tatkala Nabi Musa dan Yusha telah sampai di tempat hilangnya ikan tersebut, Nabi Musa terjumpalah Khadir. Fasallama alaihi Musa fakashafal Khadir. Blackout. Dah suka? Boleh terus? Okey je. Tapi gelap sikit lah. Tak maaf, ada masalah teknikal. Okey. Tak, blackout pula Korea Syarbini ni. Baik. Kat mana tadi? Kita sambung setelah Nabi Musa dengan Nabi Yusha sampai bertemu Khadir, Nabi Musa memberi salam. Fasallama alaihi Musa fakashafal Khadir athawbu an wajihihi. Nabi Musa bagi salam, maka Nabi Khadir buka pakaian yang menutupi wajahnya. Waqala, Nabi Khadir sebut, alaikas salam anni bi ardikas salam. Bagaimana di negerimu ada kesejahteraan ke tidak? Kat sini dijelaskan oleh Syekh Solah bahawasanya mungkin tempat Nabi Khadir ini adalah masyarakat yang belum Islam keseluruhannya. Maka
Sebab itulah Nabi Khadir bertanya kepada Nabi Musa, anni bi ardikas salam, anni bi ardikas salam. Dan yang kedua juga adalah dunia ni bukan tempat sejahtera. Assalam, sejahtera. Dunia ni bukan tempat sejahtera. Sebab apa? Sebab banyak penindasan, banyak kezaliman. Maka di akhir zaman nanti turunnya Nabi Isa untuk hidupkan balik keadilan sesama manusia lah. Dan ini juga pengajaran yang boleh kita ambil. Fasallama ala Musa, Nabi Musa bagi salam. Kemudian Nabi Musa menjawab, ana Musa. Nabi Musa menjawab, aku Musa, saya ni Musa. Qala Khadir, Musa Bani Israel, adakah kau ni Musa Bani Israel? Qala na'am. Nabi Musa menjawab na'am. Di sini kita boleh ambil satu pengajaran. Sekiranya kita ingin mesej seseorang ataupun bertanya soalan kepada seseorang, kita kena bagi salam, ta'aruf sedikit. Ta'aruf sedikit. Kadang-kadang kita sampai mesej seorang, kita tak bagi tahu siapa diri kita, sehingga kan orang yang dia mesej tu tanya balik, ni siapa ya? Jangan begitu. So adab orang yang bertanya adalah dia kena bagi salam dan tanya dan bagi tahu siapakah diri dia. Sebab apa? Sebab mungkin dengan ta'aruf yang diberitahu tu mampu untuk orang yang ditanya tu tahu latar belakang dia macam mana untuk kita jawab soalan yang diberikan. Qala na'am. Kemudian Khadir berkata, qala innaka ala ilmin min ilmillah allamakahullah la a'lamu wa ana ala ilmin min ilmillah allamaniyahu la ta'lamu. Nabi Khadir menjawab, berkata, wahai Musa, sungguhnya kau ni ada miliki satu ilmu yang Allah telah ajarkan kepada kamu, allamakahullah la a'lamu, yang aku tak tahu, wa ana ala ilmin min ilmillah allamaniyahu la ta'lamu, dan aku juga ada ilmu yang Allah ajarkan kepada aku yang kamu tak tahu. Jadinya menggambarkan kat sini pembudayaan ilmu sesama masyarakat umat Islam. Berkongsi ilmu, tidak menghalang seseorang untuk menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu yang kita ada ke masyarakat awam. Qala lahu Musa, kemudian Nabi Musa menjawab, respon berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Dan ini juga adab seseorang anak murid ataupun seseorang yang ingin belajar, dia kena minta izin, bertanya dulu, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu? Bolehkah aku belajar bersama kamu? Ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda, supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar. Iaitu ilmu yang rusyda, yang mampu menjadi petunjuk mana satu yang benar, mana yang satu salah. Kemudian Khadir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra, sungguhnya kamu ni tak sanggup bersabar bersamaku. Wa kaifa tasbir, bagaimana kamu dapat sabar di atas setiap tindakan-tindakan aku, ala ma lam tuhit bihi khubra, yang belum kamu tahu pun perkhabarannya, yang kamu tak tahu pun, aku tak bagi tahu lagi, macam mana kamu nak sabar? Kemudian qala Musa satajiduni insyaallah sabira, Nabi Musa menjawab, insyaallah aku ni akan menjadi orang yang sabar. Nabi Musa mengkaitkan kesabarannya dengan insyaallah, dengan izin Allah. Wala a'silaka amra, dan aku tak akan menentangmu dalam apa setiap urusan yang kamu buat. Maka kemudian Khadir memberi syarat. Qala lahul Khadir, dalam ayat, kalau muka surat yang anda baca ni, muka surat 387, hadis satu hadis yang panjang lah. Ayat 70. Nabi Khadir memberi satu syarat. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Kalau kamu nak ikut aku, maka kamu jangan tanya aku tentang sesuatu sehinggalah aku menjelaskan kepada kamu. Dan ini juga adab ketika mana pemusafiran. Ketika pemusafiran, kita kena
jangan bertanya sehinggalah dijelaskan. Bukan makna jangan tanya langsung. Nabi Khadir bukan kata la tas'alni, tetapi Nabi Khadir dia tahu situasi tidak mengizinkan, menyebabkan dia tangguh dulu hujah-hujah yang kenapa dia buat tindakan-tindakan tersebut. Kadang-kadang kita mudah-mudah cakap jangan banyak tanya, tetapi dia tak ada hujah pun. Tapi Nabi Khadir dia ada tindakan ni semua ada hujah, semua ada alasan, justifikasi, argumen dan sebagainya. Wala okey, hatta uhditha laka minhu dhikra, sehinggalah aku membicarakan, menerangkan kepada kamu apa yang tindakan aku, setiap tindakan apa yang aku buat. Maka mereka berdua fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Maka mereka berdua, Khadir dan Musa, yamshiani ala sahil bahr. Mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam, berjalan di tepi laut, ala sahil bahr. Laisa lahuma safinah. Mereka ni tak ada perahu. Mereka tak ada perahu. Famarat bihi masafina, maka lalulah sebuah perahu. Fakallamahum ay yahmiluhuma. Mereka minta untuk menghantar mereka berdua ni. Mereka berdua ni minta dekat penumpang ataupun pemilik perahu yang baru lalu tu untuk tumpang mereka. Fa'araful Khadir, mereka ni kenal Khadir. Sebab apa? Sebab Khadir duduk kat tempat situ, tempat mereka tu. Fahamaluhuma bighairi naulin. Maka mereka berdua ni naiklah perahu tersebut tanpa diberi apa-apa upah, bighairi naulin. Kat sini juga disebutkan, kalau muka surat 389 tu disebutkan poin 9, jawazu ijarah as-safinah, dibolehkan untuk sewa perahu ke kan, nak bayar sewa ke. Ataupun yang 10 tu, jawazu rukubus safinah wadabah, boleh kita nak menaiki perahu ke ataupun kenderaan-kenderaan yang lain bighairi ujrah, bighairi ujrah, dengan syarat biridha sahibuhu, biridha sahibuhu, dengan redha tuan kenderaan tu lah. Kemudian faja'a usfur fawaqa ala harafi as-safinah, maka datanglah seekor usfur ni apa? Merpati, burung merpati, tapi burung lah, di hujung perahu tersebut. Fanaqara naqratan aw naqratan fil bahri, dia mematuk, burung tersebut matuk air yang ada dekat laut tu. Faqala Khadir li Musa alaihi salam, Khadir berkata kepada Musa, ya Musa, mana qasa ilmi wa ilmuk, ilmuku dan ilmumu tak akan berkurang pun, tak akan mengurangi ilmu-ilmu Allah. Min ilmillah, mana qasa ilmi wa ilmuka min ilmillah illa kanaqratin hadal usfur fil bahr. Sebagaimana tidak akan berkurangnya laut kerana patukan burung tersebut, menggambarkan bahawasanya ilmu Allah ini adalah sangat luas. Okey, semasa mereka berdua berada dalam perahu tersebut, fa'amadal Khadir ila lawhin min alwahis safinah fanaza'ahu. Tiba-tiba sengajanya Nabi Khadir ni cabut salah satu papan daripada papan-papan safinah tu. Faqala lahu Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin. Mereka ni dah bawa kita, kaum ni dah bawa kita, bawa kita, tumpangan kita tanpa ujrah pula, tanpa bayar apa-apa tiket. Amatta ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Tiba-tiba kamu sengaja cabut pula papan ni, fa kharaqtaha, yang akan menyebabkan penumpang semua musnah, litughriqa ahlaha, laqad ji'ta syai'an imra, sungguhnya kamu telah buat kesalahan yang besar. Soalan yang pertama, Nabi Musa melihat tindakan Nabi Khadir yang menyebabkan Nabi Musa lupa janji yang pertama tadi tu, aku takkan bertanya, menyebabkan Nabi Musa lupa. Sebab apa? Sebab seorang Nabi dia tidak akan melihat satu kemungkaran kemudian dia diam. Begitu juga kita, apabila kita melihat kemungkaran,
kita kena tanya, minta alasan, minta hujah kenapa buat sekian. Kemungkaran yang merosakkan lah. Qala alam akul, muka surat 388. Alam akul innaka lan tastati' amma yasbra. Bukankah sudah aku katakan, bukankah aku dah kata kamu ni tak akan sekali-kali bersama dengan aku dengan sabar. Kau tak akan sabar bersama dengan aku. Kurang gitulah. Qala Musa la tu'akhidni bima nasitu. Janganlah kamu menghukumku disebabkan aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Dan jangan juga kamu membebaniku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Maka mereka berdua sambung. Summa kharaja minas safinah. Mereka turun daripada safinah. Fa bainama huma yamshiani ala sahil. Mereka berdua berjalan di tepi laut. Kemudian mereka mendapati idza gulamun yal'abu ma'al ghilman. Mereka mendapati ada seorang budak sedang bermesra bermain-main bersama dengan kanak-kanak yang lain. Fa akhadha al-Khadir bi ra'sihi faqtala'ahu bi yadihi. Faqatalahu. Maka Nabi Khadir ambil kepala dia, Nabi Khadir bunuhnya terus. Kemudian fazu'ira Musa za'ratan munkaratan wa qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Tak puas hatilah Nabi Musa. Nabi Musa tak tahu hatilah. Mengapa kamu bunuh jiwa yang sangat bersih? Budak-budak ni sangat bersih. Laqad ji'ta syai'an nukra. Sungguhnya kamu ni dah buat perkara yang sangat lebih melampau lah. Lebih melampau. Qal alam aqul laka innaka lan tastati' ma'iya sabra. Bukankah aku dah bagi tahu kamu ni tak akan bersabar bersama dengan aku. Wa hadhihi ashaddu minal ula. Ni tegasan yang lebih keras lah. Nabi Khadir sebut. Faqala Rasulullah SAW rahmatullahu alaina wa ala Musa laula annahu ajjala la ra'al ajab walakinahu akhadhathu min sahibihi dhimamah. Allah merahmati Musa disebabkan Nabi Musa bertanya kepada Khadir. Kalaulah laula annahu ajjal kalaulah Musa ni seorang yang sabar, kalaulah Nabi Musa ni seorang yang sabar, maka Allah akan tunjuk kisah-kisah yang lain juga. La ra'al ajab walakinahu akhadhathu min sahibihi dhimamah. Ini hadis Rasulullah SAW. Qala Musa, kemudian Nabi Musa sambung, Nabi Khadir kata apa? Kamu ni takkan sabar bersama dengan aku. Nabi Musa respon, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Jika aku bertanya kepada kau sesuatu lepas ni, fala tusahibni, janganlah kamu benarkan aku ikut kamu, ikut kamu lagi. Qad balagta min ladunni uzra. Semuanya kamu sudah cukup memberikan keuzuran, kemaafan kepadaku. Maka mereka berdua sambung lagi. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryati li'ama fatafa fil majalis fastat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma. Sehinggalah mereka ni sampai kepada penduduk satu negeri, satu tempat ni. Mereka pusing-pusing, fastat'ama, mereka minta untuk dijamu, untuk diberi makan lah. Fa abaw ayyudayyifuhuma, tapi mereka ni tidak dilayan. Lapar. Kemudian fawajada fiha jidaran yuridu ayyan qadda fa aqama. Kemudian mereka berdua ni mendapati ada satu jidar, dinding rumah yang hampir roboh, yuridu ayyan qadda, maka fa aqama, maka Nabi Khadir ni bina semula, tegakkan dinding itu semula. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata, qaumun atainahum, kita dah datang kat mereka ni. Falam yudayifuna, mereka ni tak sambut kita juga. Walam yut'imuna, mereka tak bagi kita makan. Law syi'ta lattakhata alaihi ajra. Kalau kamu nak, kamu boleh je ambil upah daripada mereka dengan binaan ataupun kamu tegakkan semula. Qala Musa hadza firaq, qala Khadir hadza firaqu baini wa bainik. Inilah pisahan antara aku dengan kamu. Wa qala sa'unabi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alai sabra. Aku akan beritahumu tujuan
perbuatan yang menyebabkan kamu tak sabar ni? Apa yang semua hujah-hujah yang aku buat ni aku akan bagi tahu. Lalu Nabi Khadir menjelaskan setiap tindakannya. Amma safinah fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Fakanat limasakin ya'maluna fil bahr. Mereka ni orang miskin, orang-orang miskin yang bekerja di laut. Sebab itulah beza orang miskin dengan orang fakir. Miskin ni dia ada lagi aset dia, dia ada lagi harta dia. Tapi fakir ni dia tak ada langsung. Dia tak ada langsung fakir ni. Fa aradta an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin wasba. Di belakang mereka, di depan mereka ada seorang raja yang sangat zalim yang akan merampas perahu-perahu yang ghasba, yang baik, yang cantik. Fa idza ja'a alladhi yusakhiruha wajadaha munkhariqah. Apabila mereka datang dapat tahu perahu ni rosak, mereka tak akan ambil lah. Mereka tak akan ambil, mereka tak akan rampas. Itu justifikasi yang pertama, menyebabkan Nabi Musa tenang. Nabi Musa tenang. Sebab apa? Sebab hujan yang diberikan sangat logik lah, sangat logik. Wa amal gulam, adapun anak kecil, gulam, budak, fatah remaja, syabab pemuda, kan, lebih kurang. Adapun gulam ni, Nabi Khadir tahu bahawasanya dia waktu besar nanti dia akan jadi seorang yang kafir. Dia akan jadi seorang yang kafir. Wa kana abawahu qad atafa alaihi, dan waktu kecil ayah mereka ni, kedua ibu bapa mereka ni sangat melemah lembut bersama budak ni. Falau annahu adraka arhakhuma tughyana wa kufran. Kalaulah dia besar nanti, dia akan memberi kesan kepada kedua ibu bapa ni yang menyebabkan kedua ibu bapa ni kufur. Wasak. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqrabur rahmah. Maka aku buat tindakan ni, aku bunuhnya supaya Allah gantikan anak yang lebih baik. Anak yang lebih baik. Ini justifikasi yang kedua, menyebabkan Nabi Musa tenang lagi. Wa amal jidar fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun jidar, dinding ataupun tembok milik dua orang anak yatim, dua budak anak yatim di satu kota ni adalah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Di bawahnya, di sebaliknya ada harta, dan ayah mereka ni, kedua bapa mereka ni seorang yang baik. Farada rabbuka ayyabluga ashuddahuma wastakhrijakan zahuma. Maka aku buat tindakan ni untuk tegakkan semula dinding ni, supaya bila mana dibesar nanti, dia boleh ambil semula harta-harta yang telah disimpan lah. Sebab apa? Sebab situasi Madinah ketika itu, situasi kota yang ketika itu adalah mereka ni sangat kedekut, sangat bakhil untuk beri tetamu makan dan sebagainya. Kalau mereka nampak harta-harta anak yatim ni, mereka akan ambil. Mereka akan ambil. Inilah kisah, inilah ketiga-tiga situasi yang diceritakan Nabi Khadir tindakannya kepada Nabi Musa. Kisah dia sangat panjang lah, sangat panjang daripada satu hadis. Jadinya dekat 389 tu sebahagian bukti-bukti ataupun perkara yang kita boleh ambil lah. Kita boleh ambil yang pertama, istihbabu rihlah fi talabil ilmi. Digalakkan ataupun dalam pengembaraan menuntut ilmu, kita digalakkan untuk menuntut ilmu, mengembara menuntut ilmu. Walau ba'udat al-masafah, walaupun tempat tu jauh, kita kena tuntut ilmu. Yang kedua, istihbabul istiksaru minal ilmi. Dituntut juga untuk digalakkan juga untuk cari ilmu yang banyak, supaya apa? Supaya dia menghilangkan kejahilan kita. Yang ketiga adalah istihbabu ta'allumil alim mimman huwa a'lamu min. Digalakkan juga untuk belajar dengan orang yang lebih pandai. Yang kelima, jawazu tazawud biwasail zat. Boleh bawa bekalan, bawa makanan ketika mana pemusafiran. Yang keenam, al-adabu mal alim. Jaga adab dengan orang alim, menghormati syekh-syekh. Yang ketujuh,
ta'wilu ma la yufham zahirihi minal aqwal. Kena jelaskan apa yang tidak faham di sebalik tindakan kita, di sebalik kata-kata kita. Dan yang ke-8, al-wafa'u bil uhud, kena tepati janji. Wal i'tizar inda mukhalafatil ahdi, dan kena minta maaf sekiranya berlaku persisihan ataupun percanggahan ataupun ketika mana kita melanggar janji tu, kena minta maaf. Yang ke-9, 10 yang kita sebut tadi lah. Boleh sewa perahu. Yang ke-10, boleh naik kenderaan, mana-mana kenderaan tanpa ujrah, tanpa bayar apa tiket dan sebagainya, dengan redha pemiliknya lah. Dengan redha pemiliknya. Dan di sini juga dibahaskan muka surat 398, ada khilaf antara ulama, ikhtilafal ulama fi haqiqah al-Khadir, hal huwa nabiyyu am wali. Adakah Nabi Khadir ni seorang nabi ataupun wali? Sebahagian kata dia seorang wali, bukan nabi. Kama qala bi wilayatihi ba'd as-sufiyah. Sebahagian ahli sufi mengatakan bahawasanya Khadir ni adalah seorang wali. Wa dhalika liyastashhidu ala za'mihim anna al-waliya afdal minan nabi. Wali ni lebih mulia lebih baik daripada nabi. Ini apa yang mereka katalah. Amma jumhurul ulama minal mufassirin wal usuliyyin wal muhaddithin wal mu'arrikhin fayakuluna binubuwatil Khadir. Jumhur ulama daripada para mufassir, ulama usul dan ulama hadis, ulama sejarah mengatakan bahawasanya Khadir adalah seorang nabi. Dalil dia apa bawah tu? Dalil pertama, bukti Khadir ni seorang nabi adalah, yang pertama, dalil Allah SWT sebut, ini yang disebutkan oleh Syekh Salah lah. Qaluhu ta'ala fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina. Ayat 65. Wa hadhihi rahmah hiya rahmatun nubuwah. Rahmah dalam perkataan atainahu rahmah, kami memberinya rahmat daripada sisi kami, adalah rahmat nubuwah. Rahmat nubuwah. Dan dikaitkan juga, dikuatkan lagi dengan waqad akkadal Khadir ala rahmatin nubuwah allati munihat lahu haitsu qala li Musa fi ta'wil al ahadits allati ra'aha rahmatan min rabbik. Ayat yang 82 tu, rahmatan min rabbik. Ada ayat rahmatan min rabbik, iaitu fa'altul af'al salasah rahmatun min rabbik. Aku buat semua tindakan, tiga tindakan ni dengan rahmat daripada Tuhan, daripada Tuhanku, daripada Tuhanmu juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah qaulu ta'ala anhu aidan wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami telah mengajarnya sejenis ilmu daripada sisi kami. Faqad atla'ahu Allah ala ilmin ba'dal umur. Allah telah mengajarnya beberapa ilmu. Wa akhbarahu bi khafaya ba'dal asya'. Mengkhabarkan beberapa rahsia sesuatu. Wal ilmu ladunni fi hazil ayah wan nubuwah walaysa kama yafhamuhu minhu ba'du ulatu sufiyah. Bukan sebagaimana seperti mana sebahagian ahli sufi yang melampau tentang ilmu laduni, min annahu ilmul batin an tariqil ilham. Yang ketiga adalah qaulu Musa Nabi Musa berkata, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Ayat Allah SWT ni, yang Nabi Musa minta izin, bolehkah aku ikut kamu supaya kamu ajar kepada aku ilmu yang Allah ajar kepada kamu. Falau lam yakun nabiyan, kalaulah Khadir ni bukan nabi, lamma talaba Musa ayat ta'allama minhu, Nabi Musa tak akan belajar dengan dia. Baik. Itu dalil banyak lagi, ada 8. Dan muka surat 400,
sekiranya kita mengingkari kenabian Khadir ni, bukan maksud kita kufur. Bukan kita kufur, bukan kita mengingkari lah, bukan kita kufur daripada Islam. Kerana apa? Kerana annaha ijtihadiyah wa laysat nassiyah, bermakna anal Quran lam yasrih binubuwatihi, surah yasu walam yunassa alaiha, kerana Quran tidak menjelaskan kenabiannya. Jadinya dia adalah ijtihad lah, ijtihad, perkara yang ijtihad. Kalau tengok bawah tu, lidzalika fa inna munkara nubuwah Al-Khadir la yakunu kafiran wa innama yakunu mukhalifan li jumhuril ulama. Tetapi dia hanya bercanggah dengan pendapat kebanyakan ulama lah. Wa hadza bi khilafin min man ankara nubuwah nabi nassul Quran awil hadis ala nubuwati fa innahu yakunu kafiran. Ini berbeza sekiranya kita mengingkari kenabian yang telah dinaskan dalam Al-Quran ataupun hadis, maka fa innahu yakunu kafiran. Sekiranya kita mengingkari kenabian yang telah dinaskan Al-Quran dan hadis, kita mengingkarinya, ia akan menyebabkan kita kafir. Kafir lah. Kaman ankaran nubuwah Ilyas atau Yunus atau Sulaiman. Dan muka surat 411 Syekh Salah juga memperuntukkan perbahasan tentang mubahamat fi qissati Musa ma'al Khadir, perkara-perkara yang tidak dijelaskan di dalam kisah Nabi Musa bersama Nabi Khadir. Antaranya adalah al-waqtul ladzi jaras bihi ahdasul qissah, waktu masa yang berlakunya kisah ini, bila. Hal kana Musa alaihissalam ma'a qaumihi fi Misr atau ba'da khurujihim minha. Adakah Musa bersama kaumnya ketika mana di Mesir ataupun selepas mereka keluar daripada Mesir? Wa hal kanu fi Saina, adakah mereka di Saina am qabil dukhulihim Palestin, ataupun setelah mereka masuk Palestin? Kita tak tahu. Tidak dijelaskan. Yang pertama, yang kedua adalah tempat pertemuan laut tu. Tempat pertemuan laut tu haitsu yahtamilu idda ihtimalat. Ada juga yang menimbulkan ihtimalat, kemungkinan. Faqad yakunan al-bahrul mutawassit wal bahrul ahmar. Ada yang mengatakan tempat pertemuan dua laut ni dekat al-bahrul mutawassit, laut Mediterranean, dengan laut Ahmar, laut merah, antara dua tu. Ada juga yang mengatakan bahrul ahmar dengan al-muhitu al-hindi wal muhitul hindi. Ada yang kata pertemuan dua laut ni dekat Laut Merah dan Laut Hindi. Dan ada juga yang mengatakan dekat Al-Baharul Mutawassit wal Muhitu Al-Atlasi, Laut Mediterranean dengan Laut Atlantik. Tak kisahlah kat mana pun, hatta kalau dekat Laut Selat Melaka dengan China Selatan, tak kisahlah mana-mana pun, ia tidak merubah pengajaran yang diceritakan. Sebab apa? Sebab Allah SWT untuk Allah SWT suruh kita supaya fokus dengan pengajaran-pengajaran kisah dalam Quran. Yang ketiga apa? Makan usakhrah, tempat batu yang mereka rehat tu. Nama dia apa? Nama batu tu apa? Tak tahu. Yang keempat apa? Al-makan alladhi wajada fihi al-Khadir, tempat yang mereka berdua ni bertemu Khadir ni, tak tahu kat mana. Yang kelima, tempat Nabi Musa naik perahu tersebut, dan nama dan laut tu kat mana. Mereka lalu mana je, tak tahu. Yang keenam, asmaul masakin, nama-nama orang miskin yang pemilik safinah tu, perahu tu siapa, tak tahu. Ismul Ghulam yang dibunuh Khadir tu, kita pun tak tahu nama budak yang Nabi Khadir bunuh, dan nama ayahnya pun kita tak tahu. Ismul Qaryah, Ismul Malik Al-Zalim, Ismul Malik Al-Zalim, nama raja yang zalim tu kita tak tahu. Isma Al-Ghulamaini Al-Yatimaini, kita pun tak tahu nama kedua budak-budak yang anak yatim ni. Banyak lah. Dan yang ke-14, aina fariqul
Khadir Musa. Kat mana mereka berdua ni pisah pun kita tak tahu. Kaifa audatu Musa ila qaumihi. Bagaimana cara Nabi Musa pulang dekat kaum ni pun kita tak tahu, naik apa ke dan sebagainya. Jadinya diperingatkan semula Syekh kat bawah tu, kullu hazil masail minal mubahamat. Semua masalah ni perkara yang sama-sama, tidak spesifik, tidak jelas. La nut'ibu anfusana fi bahsiha wa tabyiniha. Tidak perlu untuk kita penat-penatkan diri kita untuk membahasnya. Kenapa? Wa kullu kalamin fi tabyiniha ghairu ilmi wala manhaji wala daqiq. Tidak detail lah, tidak ada detail. Wa huwa ila khata aqrab. Lebih boleh hampir-hampir dekat untuk salah lah. Walidzalik nad'u ila ibqaiha ala ibhamiha. Lebih baik kita kekalkan kesamarannya. Kalau kat muka surat 413 pula, Syekh menyebut min hazil mufajaat, antara bentuk-bentuk kejutan yang berlaku ketika mana Nabi Musa bersama Nabi Khadir. Yang pertama khurujul hut. Khurujul hut ni ketika mana Nabi Musa bersama dengan Yusha. Keluarnya ikan yang telah diasingkan tadi tu, diasingkan, tiba-tiba terkeluar. Kejutan yang tiba-tiba lah. Itu yang pertama. Banyak kat sini. Dan yang ketiga tu, macam mana ketika mana Nabi Musa dengan Fatah dia, dengan Nabi Yusha kembali ke tempat yang mereka kehilangan ikan tersebut, tiba-tiba ada datang Khadir. Tiba-tiba datang Khadir. Daripada mana datang Khadir ni pun kita tak tahu. Ada banyak, ada 13. Okey. Dalam surat 423, bainar rahmatu wal ilmi. Bainar rahmah wal ilm. Di antara kaitan antara rahmat dan ilmu. Al-Quran menjelaskan apa yang Allah kurniakan kepada Khadir. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Keindahan, antara keindahan ibarat ayat ini, anna rahmah tu'tiya ita'u minallah lil abdi. Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya, adapun ilmu fa innahu yu'allamu minallah ta'liman, li'annahu yahtaju ila juhdin wa ta'allumin wa kasbin wa sa'in. Kenapa? Untuk menuntut satu ilmu ni memerlukan kepada kesungguhan, usaha. Kadzalika min lataif hazil ibarah ja'alwa ar-rahmah min indillah. Ar-rahmah ni min indillah, rahmatu min indina. Amal ilm, adapun ilmu huna fa innahu min ladun. Sebab itulah disebutkan beza antara indina dengan ladunna. Ladunna ni adalah akhassu min indi, lebih khusus. Sebab apa? Sebab ilmu ni adalah kurniaan dari sisi Allah yang menunjukkan orang yang mendapat kurniaan itu memiliki keakraban istimewa dengan Allah SWT. Ilmu lah. Di muka surat 426 tu, al-adab fi talabil ilmi, macam tadi tu yang diterangkan tadi. Banyak. Yang ke 430, min adabi suhbati was safar, adab ketika mana bersuhbah dengan pemusafiran. Jangan bertanya sehinggalah dijelaskan justifikasinya. Okey. Dan yang terakhir, wa ma fa'altuhu an amri. Wa ma fa'altuhu an amri, ayat 82. Aku buat semua ni bukan, apa yang aku buat ni bukan dengan fikiran aku sahaja. Menjelaskan bahawasanya Khadir
Nabi Khadir membuat semua tindakannya dengan hujah daripada wahyu daripada Allah SWT. Allah yang telah mewahyukan kepadanya. Dan kira itu saja untuk pengajaran yang kita boleh ambil adalah boleh bertanya kalau ada nampak benda yang tak kena. Memang kena tanya. Kalau ada nampak kemungkaran yang berlaku, kena tanya apa hujah-hujahnya, apa sebab yang berlaku kan. Dan respon orang yang ditanya tu tidak melenting lah. Tidak melenting kalau ada orang bertanya. Bagaimana Nabi Khadir menjawab dengan baik hujah-hujah yang diberikan. Dan pengajaran yang kita boleh ambil daripada 3 siri kisah penceritaan bersama Nabi Khadir ni, Nabi Khadir, Nabi Musa, yang pertama kisah yang As-Safinah, kisah perahu tersebut. Zaman fitnah hari ini, dunia akhir zaman adalah kita melihat bahawasanya ramai yang zalim, pemimpin yang zalim, pemimpin yang zalim. Jadinya kita kena bantu orang-orang yang miskin, orang yang memerlukan bantuan. Yang kedua adalah budak yang telah dibunuh oleh Nabi Khadir. Pengajaran yang kita boleh ambil juga daripada kisah siri kedua ni, yang mempengaruhi zaman fitnah adalah budak-budak, anak-anak. Kadang-kadang anak-anak tu yang memberi kesan kepada kedua ibu bapanya. Zaman hari ni lah, dengan medianya, dengan pelbagai lagi media-media yang lain yang merosakkan ayah-ayahnya, ibu bapanya. Yang ketiga adalah wa amal jidar, keamanan. Jadinya fitnah di akhir zaman ni, keamanan di sesuatu tempat tu tidak dirasai. Sebab apa? Sebab semua fikir untuk sendiri-sendiri saja, selfish dan sebagainya. Dan menyebabkan susah untuk kita minta bantuan orang lain. Jadinya kira itu saja untuk konsen kita bersama. Sekiranya ada kesalahan ataupun kesilapan, minta tegur. Dan mudah-mudahan kita dapatlah pengajaran daripada penceritaan kisah Musa, pengembaraan ilmu Nabi Musa bersama Nabi Khadir alaihi wassalam. Aktafi bihadzal qadr. Syukran ala husni istima'ikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.